Salam sejahtera buat semua. Kita bertemu kembali dalam topik Tamadun India. Dalam bab ini, kita akan membincangkan tentang latar belakang, masyarakat dan budaya serta pandangan semesta yang terdapat dalam tamadun India. Terdapat beberapa aspek seperti sosial, budaya, sistem politik dan pemerintahan, sains, falsafah, agama, ekonomi serta kesenian terkandung di dalam tamadun India. Mari kita lihat secara terperinci latar belakang tamadun India iaitu daripada aspek kedudukan geografi. Tahukah anda, benua India terletak di antara Lautan Hindi dengan Pergunungan Himalaya? Berikut merupakan peta India yang terbahagi kepada India Utara dan India Selatan. Wilayah India Utara terbentang sehingga ke kawasan Himalaya, manakala wilayah India Selatan terbentang sehingga ke Kanyakumari. Di sebelah barat India merupakan tamadun Parsi dan sebelah timur pula terletaknya tamadun Cina. Tahukah anda, tamadun India berpusat di lembah Sungai Indus yang terletak di benua India? Tamadun ini merupakan tamadun tertua dan terbesar di dunia. Tamadun ini dikenali sebagai peradaban lembah Indus. India boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu India Utara dan India Selatan yang dipisahkan oleh Pergunungan Vindhya. Kerajaan Indo-Aryan memerintah di kawasan India Utara menggunakan bahasa Sanskrit. Manakala kerajaan Dravida pula memerintah kawasan India Selatan, mereka menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa seharian. Pelajar-pelajar sekalian, berikut merupakan peta bagi tamadun lembah Indus yang melibatkan tamadun Harappa serta tamadun Mohenjo-daro. Kedua-dua tamadun ini terletak berdekatan iaitu di sepanjang Sungai Indus. Seterusnya, kita beralih pula kepada aspek masyarakat dan budaya dalam tamadun India. Kita akan membincangkan mengenai kehidupan berkasta, peringkat kehidupan, objektif kehidupan dan kehidupan kaum wanita dalam tamadun India. Aspek pertama yang akan kita lihat dalam masyarakat dan budaya bagi tamadun India adalah sistem kasta. Sistem kasta mementingkan idea kelas dalam masyarakat yang mana setiap satu daripadanya mempunyai peranan masing-masing. Terdapat 4 kasta utama yang telah wujud iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Golongan Brahmin merupakan golongan teratas yang terdiri daripada pendidik dan pendakwah. Golongan kedua tertinggi adalah golongan Kshatriya iaitu golongan pemerintah dan tentera. Seterusnya, golongan Vaishya iaitu golongan peniaga dan petani. Akhir sekali, golongan Sudra
iaitu para pekerja buruh dan hamba. Seterusnya, kita beralih pula kepada asrama Dharman atau peringkat kehidupan bagi masyarakat tamadun India. Terdapat 4 peringkat kehidupan bagi tamadun ini. Antaranya adalah peringkat Brahmakarya iaitu mempelajari ilmu, peringkat Grihastha iaitu berumah tangga dan bekerja, peringkat Vanaprastha iaitu membebaskan diri dari duniawi, serta peringkat Sannyasa iaitu menyebarkan ilmu kepada orang lain. Tambahan pula, masyarakat dalam tamadun India mempercayai objektif kehidupan atau Purushartha. Antara objektif kehidupan bagi mereka adalah Dharma Aram iaitu kepatuhan moral dan kerohanian, Parul atau Artha iaitu bekerja untuk kekayaan, Imbam atau Kama iaitu cinta dan kasih sayang, serta Vidu atau Moksha iaitu kesempurnaan rohani. Aspek seterusnya adalah kedudukan kaum wanita dalam tamadun India. Kaum wanita mendapat kedudukan yang mulia dalam masyarakat mereka. Hal ini terbukti dengan kewujudan Dewi Hindu wanita iaitu Dewi Lakshmi dan Dewi Saraswati serta patung Mother Goddess pada zaman Mohenjo-daro. Seterusnya, kita beralih kepada pandangan semesta dalam tamadun India. Ini merangkumi aspek bahasa, kitab-kitab Veda serta kepelbagaian agama yang wujud di dalamnya. Bahasa Tamil adalah bahasa utama, namun bahasa-bahasa lain juga turut dituturkan oleh masyarakat mereka. Setiap wilayah menggunakan bahasa yang tertentu. Contohnya, bahasa Tamil diguna pakai di wilayah Tamil Nadu, bahasa Telugu di wilayah Andhra Pradesh, bahasa Malayalam di wilayah Kerala dan juga bahasa Kannada di wilayah Karnataka. Berikut adalah peta yang menunjukkan pelbagai bahasa yang dituturkan oleh pelbagai masyarakat di setiap wilayah yang berbeza di seluruh benua India. Seterusnya, kitab-kitab Veda digunakan secara meluas sebelum Masihi yang mengandungi pelbagai topik yang berbeza. Antara contoh kitab adalah kitab Rig yang mempunyai mazmur dan pujian kepada dewa-dewi pada tahun 1500 sebelum Masihi. Selain itu, dalam kitab Yajur pula terdapat mazmur yang digunakan dalam upacara pada tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masihi. Kitab sama pula menampilkan antologi mazmur Rigveda bersama muzik pada tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masihi. Kitab Atharva pula mengandungi koleksi mazmur untuk menjauhkan diri daripada penyakit, kematian dan sihir pada tahun 1200 sebelum Masihi. Ini adalah contoh kitab Rigveda, kitab Yajurveda, kitab Samaveda dan juga kitab Atharva Veda. Para pelajar sekalian, seterusnya kita akan melihat aspek kepelbagaian agama yang wujud dalam tamadun India iaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama Sikh. Para pelajar sekalian, ayuh kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan agama Hindu. Agama Hindu merupakan satu cara hidup yang sering disebut dengan istilah Sanatana Dharma.
Walau bagaimanapun, pengasas dan tarikh bermulanya agama ini tidak diketahui. Terdapat 5 mazhab dalam agama Hindu seperti Saivisma, Vaishnavisma, Sakta, Kaumaram, Ganapatiyam dan Sauram. Seterusnya, terdapat 5 prinsip dalam agama Hindu. Pertama, kewujudan Tuhan yang tunggal. Kedua, manusia itu suci. Ketiga, perpaduan melalui percintaan. Keempat, harmoni agama. Dan yang kelima, pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang suci dan mantra yang suci. Tambahan lagi, terdapat 10 disiplin yang bersifat sejagat. Antaranya ialah kejujuran iaitu satya, kesederhanaan iaitu ahimsa, tidak berzina iaitu brahmakarya, tidak merompak iaitu asteya, kesucian iaitu aparigraha, kebersihan iaitu saucha, kepuasan iaitu santosh, mengaji kitab iaitu swadhyaya, penjimatan iaitu tapas dan yang terakhir doa iaitu puja. Kita beralih pula kepada perbincangan seterusnya iaitu agama Buddha. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama iaitu pada tahun 483 sehingga 563 sebelum Masihi. Beliau merupakan putera Raja Suddhodana Gautama iaitu daripada suku bangsa Shakya di India. Semasa beliau berumur 29 tahun, beliau telah menerima kesedaran setelah bertapa buat sekian lama di bawah pokok Bodhi dan kemudiannya dikenali sebagai Buddha. Dikatakan bahawa Buddha berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu Bud yang bermaksud mendapat kesedaran. Agama Buddha mengutamakan Dhamma iaitu mengikut bahasa Pali atau Dharma iaitu mengikut bahasa Sanskrit yang menerangkan tentang 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia untuk mengisi samsara atau sengasara iaitu kitaran kelahiran semula. Agama Buddha juga menyarankan penganutnya untuk menghindari karma dengan menjauhkan diri daripada perbuatan jahat. Selain itu, terdapat prinsip yang dikenali sebagai 4 kebenaran mulia yang wajib dipatuhi oleh penganut agama Buddha. Ciri-ciri yang terdapat dalam 4 prinsip tersebut ialah yang pertama, penderitaan itu universal iaitu dukkha. Yang kedua, ada punca segala penderitaan iaitu dukkha samudaya. Yang ketiga, penderitaan boleh diatasi iaitu dukkha nirodha. Dan yang terakhir, ada cara untuk mengatasi penderitaan iaitu dukkha nirodha marga. Selain itu, penganut agama Buddha juga mengamalkan prinsip roda empirik yang mengandungi 12 ciri. Ciri-ciri tersebut ialah kecuaian, kecenderungan, kesedaran tentang kuasa karma, nama dan bentuk, 5 organ deria dan minda, hubungan antara deria dan objek, sensasi, nafsu, bergantung pada pewujudan, bertekad untuk lahir, kelahiran, serta usia tua dan kematian. Selain itu, dalam agama Buddha juga terdapat prinsip 8 jalan mulia. 8 jalan mulia terdiri daripada pandangan yang betul iaitu melalui kefahaman, aspirasi yang betul iaitu melalui cita-cita, pertuturan yang betul melalui komunikasi, kelakuan yang betul melalui aksi, kehidupan yang betul melalui sara hidup, usaha yang betul iaitu melalui daya usaha, minda yang betul iaitu melalui mental dan konsentrasi yang betul iaitu melalui meditasi. 8 jalan mulia adalah bertujuan untuk mencapai nirvana.
Tambahan lagi, niat yang betul perlu berkisar pada sifat tidak gelojoh, tidak membenci dan sebagainya. Seterusnya, pertuturan hendaklah benar dan jangan berbohong atau memfitnah orang lain. Perbuatan keji seperti minum arak, membunuh, mencuri dan berzina adalah dilarang sama sekali. Bagi masyarakat Buddha, cara untuk menghindari perbuatan tersebut ialah melalui meditasi yang betul. Seterusnya, kita beralih pula kepada perbincangan berkaitan dengan mazhab Hinayana dan Mahayana. Semasa pemerintahan Raja Asoka, ajaran Buddha berkembang maju dan tersebar luas. Interpretasi Buddha dan kehendak semasa oleh pengikutnya telah membawa kepada dua mazhab utama iaitu Hinayana dan Mahayana. Kumpulan Hinayana disebut sebagai Theravada. Thera membawa maksud orang terdahulu, manakala Vada pula membawa maksud doktrin. Selain itu, mazhab ini turut mengutamakan kehidupan ascetik. Seterusnya, mazhab Hinayana dikatakan telah tersebar di kawasan selatan yang merangkumi kawasan India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, negeri Thai dan Asia Tenggara. Pendukung mazhab Mahayana mengakui bahawa pembebasan hanya dapat dicapai melalui bodhisattva atau guru sebagai perantaraan. Mazhab ini kemudian tersebar ke kawasan Tibet, Mongolia, Korea, China dan Jepun. Kita beralih pula kepada aspek agama Islam. Agama Islam mula tersebar di India pada abad ke-7 Masihi melalui pedagang Arab. Kerajaan Ghazni yang ditubuhkan pada tahun 933 Masihi merupakan salah sebuah kerajaan yang terbentuk hasil dari perpecahan kerajaan Turki di Lembah Oxus. Pada tahun 973 Masihi, Jayabalan yang memerintah sebahagian daripada Afghanistan dan Punjab telah menyerang Ghazni tetapi telah gagal. Selepas itu, Sabuktigin telah memegang teraju pemerintahan Ghazni pada tahun 977 Masihi dan telah berjaya meluaskan wilayahnya ke utara dan barat serta mengalahkan Jayabalan dan menjadikan Sungai Indus sebagai sempadan pemerintahan beliau di sebelah timur. Selepas Islam berkembang di India, pemerintahan India telah terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian tersebut meliputi kerajaan di bawah pemerintahan Islam yang dikenali sebagai Kerajaan Bahmani. Satu lagi kerajaan di bawah pemerintahan Hindu dikenali sebagai Kerajaan Vijayanagar. Masyarakat India mudah menerima agama Islam kerana Islam menolak konsep ketidaksamaan sosial dan menghapuskan sistem kasta. Dalam proses penukaran agama ini, ada kalanya seluruh keluarga ataupun seluruh kasta yang tertentu ataupun sesuatu kampung secara keseluruhan memeluk agama Islam, terutama di bahagian barat laut India dan timur laut India seperti di Balochistan, Punjab, Kashmir dan Bengal. Mari kita lihat pula pandangan semesta berkaitan dengan agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak bermula dari tahun 1469 hingga tahun 1539. Kemudian, agama ini diteruskan oleh 9 orang Guru Sikh seperti yang termaktub dalam kitab suci Guru Granth Sahib. Antara mesej agama Sikh yang diutarakan oleh Guru Nanak menyentuh aspek kod moral dan kerohanian serta semangat kemanusiaan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan gender dalam kalangan masyarakat.
Dalam aspek ketuhanan pula, agama Sikh merupakan agama monoteisme. Kepercayaan utama agama ini adalah mengenai kewujudan Tuhan yang satu, iaitu bersifat nirangkar yang membawa maksud tidak berbentuk, abadi dan amat berkuasa. Seterusnya, nama Tuhan bagi agama Sikh dikenali sebagai Wahai Guru. Dalam agama Sikh ada diperkenalkan konsep persaudaraan. Konsep ini diasaskan oleh Gobind Singh bermula pada tahun 1675 sehingga tahun 1708. Beliau juga merupakan guru terakhir dalam sejarah Sikh. Beliau telah memperkenalkan persaudaraan Khalsa yang bertujuan untuk memperkasa identiti Sikh dengan memakai 5 simbol utama yang dikenali sebagai 5K. 5K terdiri daripada Kesh iaitu rambut panjang, Kangha iaitu sikat, Kara, Kirpan dan juga Kachera.